Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Puan Sarah selaku pensyarah kami untuk subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia, EDUP 2072. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan dengan tajuk analisis perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan guru. Pertama sekali ingin saya perkenalkan ahli kumpulan saya adalah saya sendiri, iaitu saya Muhammad Faiz Hazmi bin Muhammad Amiruddin, dan selaku ahli kumpulan saya juga, iaitu Muhammad Syafiq bin Muhammad Sufami dan Wan Farizuddin bin Wan Muhammad Syari. Kami dari kumpulan 7. Okey, untuk yang seterusnya, kandungan yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan pendidikan sebelum kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan selepas kemerdekaan. Yang ketiga, sistem pendidikan semasa. Dan yang keempat, hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey, untuk yang pertamanya, pendidikan sebelum kemerdekaan, ada 6 analisis yang telah kami buat, iaitu yang pertama sekolah pondok, yang kedua pendidikan vernakular, yang ketiga laporan Jasmine, yang keempat laporan Barnes, yang kelima laporan Venue, yang keenam ordinan pelajaran. Okey, sebelum pendidikan sebelum zaman pemerintahan Jepun, iaitu 1400 hingga 1786, pendidikan Islam telah tertubuhnya rumah tuan-tuan guru, masjid, surau, madrasah dan pondok. Sebelum Perang Dunia Kedua, 1786 hingga 1941, tahap pendidikan ada 4 tahap, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, latihan vocational dan teknikal. Dan pendidikan semasa pemerintahan British 1786 hingga 1965. Selepas Perang Kedua, 1946 hingga 1956, ada laporan pendidikan dan tahap pendidikan. Seterusnya ada berkenaan dengan laporan Jasmine, laporan Venue, ordinan pelajaran 1956. Okey, yang pertamanya sekolah pondok. Okey, sekolah pondok pengajarannya tidak formal seperti yang sekarang ni kita belajar di sekolah. Kita pergi sekolah ada pakaian formal. Tak semestinya apa ni, kalau dulu ikutlah macam mana pun pakaiannya. Pendidikan pun nak belajar yang mana satu pun tak kisah formal. Tapi pendidikan hari ini formal. Pergi sekolah pun kena pakai baju yang smart, tak boleh baju masuk keluar. Dan pendidikan tu ada sukatan, ada ada targetnya sendiri. Dan yang kedua, pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak, tidak ada sukatan pelajaran, faham? Kalau sekarang kita ada sukatan pelajaran. Dapat contoh dari bulan pertama hingga bulan yang ketiga, kat mana kita belajar, dari tajuk mana hingga tajuk ke mana. Tapi kalau dulu tak ada. Tak ada pun sukatan pengajaran. Nak ajar yang mana, ajarlah yang mana-mana pun. Ditentukan oleh guru sendiri berdasarkan tahap pengetahuan murid. Yang kedua, pendidikan vernakular, iaitu sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Okey, setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Tidak menyediakan penyediaan vocational dan teknikal. Sekolah vernakular Melayu, India dan Cina. Seterusnya, laporan Jasmine ditubuhkan oleh Mr. Holland Ambrose Robinson Jasmine, iaitu pengarah pendidikan Malayan Union. Objektifnya adalah untuk membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem persekolahan dapat dikembangkan secara sepenuhnya. Antara cadangan ini adalah yang pertama, tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah. Vernakular di peringkat sekolah rendah, bahasa Inggeris diajar di sekolah rendah, penubuhan 2 jenis sekolah menengah
pelaksanaan secara penuh laporan pelajaran 1938 mengenai pendidikan vokasional. Okey. Cadangan ini, rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di tanah Melayu. Okey, laporan Barnes. Okey, laporan Barnes ditubuhkan pada tahun 1950 dan diketuai oleh L.J. Barnes. Okey, iaitu satu pertubuhan yang bercorak kebangsaan, hanya menubuhkan satu corak sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan untuk semua. Sekolah kebangsaan dibuka dan bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya digunakan bahasa Inggeris sahaja. Okey, laporan Barnes ni tidak mendapat sambutan baik daripada semua kaum. Kaum Cina dan India, dia berpendapat bahawa laporan Barnes ni menggugat bahasa dan budaya mereka. Kaum Melayu, pendidikan Melayu tidak diberikan pendidikan sewajarnya dan hanya menumpang di sekolah Inggeris. Okay, seterusnya, laporan Venue. Laporan Venue, yang pertama, tujuannya ditubuhkan untuk menyemak semula laporan Barnes dan pandangan masyarakat kaum Cina yang menganggap laporan tersebut adalah untuk menghapuskan bahasa dan tradisi orang Cina. Okay, yang pertama, Dr. William Piffen selaku Setiausaha Eksekutif Bersekutu Lembaga Amanah bagi Institusi Pengajian Tinggi di China. Yang kedua, Dr. Wu Tehya, seorang pegawai PBB ke Tanah Melayu untuk menyelidik tentang pendidikan China. Antara cadangan laporannya adalah sekolah China sepatut dikekalkan dan sukatan pelajarannya harus mengikut sukatan negara China dan bukannya Tanah Melayu. Mengekalkan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris. Sekolah-sekolah vokasional harus dikembangkan untuk membina lebih banyak tenaga pekerja mahir demi pembangunan negara. Yang keempat, membenarkan sekolah vernakular untuk beroperasi menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Dan bahasa kebangsaan juga diadakan. Kesannya tidak diterima kerana tidak menguntungkan. Okay, ordinan pelajaran. Okey, antara pelajaran jawatan kuasanya dianggotai oleh 12 orang pendidik, iaitu pegawai-pegawai Tanah Melayu, wakil-wakil tidak rasmi setiap kaum iaitu Cina dan India. Okey. Iaitu pegawai-pegawai ini menubuhkan 2 jenis sekolah kebangsaan yang berbeza, iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi wajib dan sekolah aliran kedua, aliran Melayu dengan mata pelajaran Inggeris sebagai bahasa kedua. Mata pelajaran yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa perantara boleh disediakan jika terdapat 15 orang pelajar atau lebih di dalam satu kelas mengikut keperluan masing-masing. Dan yang ketiga, kerajaan memberi pelajaran percuma sehingga darjah 6. Warga negara berumur 6 tahun sehingga 12 tahun diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Murid-murid yang tamat di peringkat sekolah rendah diberikan peluang melanjutkan pelajaran di sekolah menengah atau vokasional dengan mengikut keupayaan dan kelayakan individu tersebut. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada ahli kumpulan saya, iaitu Faris, yang akan membentangkan slide yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Faiz bin Amiruddin. Seterusnya saya akan sambung pembentangan yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan falsafah perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Jadi ada 6 laporan telah dibuat. Okey, saya akan perincikan 6 perkara ataupun laporan tersebut. Okey, kita pergi kepada yang pertama ialah laporan penyataan Razak 1956, yang kedua laporan Rahman Talib 1960. Yang ketiga, Akta Pendidikan 1961. Yang keempat, laporan Aminuddin Baki 1964. Yang kelima, laporan Hussein On 1971.
Dan yang terakhir ialah Dasar Ekonomi Baru 1971 hingga 1990. Okey, baiklah. Okey, yang pertama, laporan penyataan Razak 1956. Okey, satu jawatan kuasa bagi mengkaji semula sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Diluluskan dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Okey, mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Dan yang ketiga ialah antara perkara yang dinyatakan di dalam laporan Razak 1956, iaitu semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Okay, maksudnya ialah setiap sekolah ni di Malaysia mempunyai sukatan pelajaran bermula dengan tajuk besar, tajuk kecil, bab, bahagian yang kesemuanya adalah sama, menggunakan konsep yang sama. Okay. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Okay, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama agar dapat menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal. Yang kedua, untuk mengembangkan bahasa Melayu. Okay, jadi antara sebab bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan ialah untuk mengembangkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa utama negara Malaysia. Okay, dan yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay, maksudnya setiap sekolah yang diwujudkan kesemuanya menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kelima, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Okay. Semua iaitu penubuhan sekolah kebangsaan dan juga sekolah menengah. Okay, guru-guru sekolah rendah dan juga sekolah menengah adalah berkelayakan. Okay, jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Daripada laporan Rahman Talib 1960, jawatan kuasa penyemak dasar pelajaran kebangsaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, iaitu pada masa itu dia menjadi Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Okay, tujuannya adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub di dalam Penyata Razak 1956. Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada laporan Rahman Talib. Okey. Titik permulaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Okey, maksudnya okay, yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan juga di pengajian tinggi. Okay, semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Okay, ini syarat dia. Syaratnya ialah semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu barulah boleh masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Yang ketiga ialah memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan juga vocational untuk keperluan tenaga mahir. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ialah pelajar yang ambil jurusan teknik ataupun vocational ni mereka diberikan penekanan yang lebih. Dan seterusnya memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Okey, pendidikan Islam diajar sekiranya terdapat 15 orang murid beragama Islam di dalam kelas. Okey, andai kata kalau satu kelas tu dia mempunyai 15 orang murid yang beragama Islam,
okey, barulah subjek agama Islam itu diajar di dalam kelas tersebut. Okay, yang seterusnya pendidikan moral diwajibkan mulai darjah 4 dan juga darjah 5. Pendidikan moral ni adalah pendidikan yang diajarkan oleh pelajar yang bukan agama Islam. Okey, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Akta Pelajaran 1961. Okey, laporan Rahman Talib yang dibentangkan dalam parlimen dan seterusnya diluluskan serta dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1961. Okay, antara kandungannya ialah yang pertama, bahasa Malaysia adalah sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Yang ketiga, penekanan usaha kepada pendidikan menengah dan vocational untuk memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Dan yang keempat, penekanan kepada pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Okay, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ialah laporan Aminuddin Baki 1964. Pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Okey, maksudnya di sini ialah selepas tamat pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Okey, mereka perlu melalui atau menyambung satu lagi proses pembelajaran di peringkat menengah rendah. Di peringkat menengah rendah sebelum naik ke sekolah menengah. Maksudnya mereka ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap mereka pendidikan di sekolah rendah. Yang kedua, di sekolah menengah rendah. Dan juga yang ketiga, barulah mereka naik ke sekolah menengah. Okay, berbeza dengan sekarang ni. Sekarang ni kita sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Tetapi pada zaman ni dia ada 3 proses, 3 peringkat. Sekolah rendah, yang kedua sekolah menengah rendah dan juga yang ketiga sekolah menengah. Okey, yang seterusnya. Perlu menyediakan pelajar menjawat jawatan yang sesuai setelah menamatkan pengajian. Okey, baiklah, maksudnya dekat sini ialah mereka dah merancang untuk pekerjaan yang sesuai setelah pelajar ni tamat pengajian. Okey, mereka dah ada pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Okey, seterusnya mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga manusia yang berkemahiran. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Laporan Hussein On 1971. Okey, tujuan utama laporan ini ialah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Yang ketiga, bahasa Inggeris dipelihara sebagai bahasa kedua sesuai dengan kepentingannya di peringkat antarabangsa. Dan yang keempat, bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan pelajaran kebangsaan dan penekanan terhadap melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Okey. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Matlamat pendidikan sekolah rendah dan juga matlamat pendidikan sekolah menengah. Okey, matlamat pendidikan sekolah rendah yang pertama ialah kurikulum sekolah rendah berdasarkan 3 bidang, iaitu komunikasi manusia, alam sekitar dan juga aspek perkembangan individu. Yang kedua, pendidikan dijalankan selama 5 tahun. Yang ketiga, penyediaan kelas pemulihan bagi pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah ni dia perlu masuk ke dalam kelas pemulihan bagi memulihkan ataupun meningkatkan pembelajaran murid tersebut. Dan yang terakhir ialah mempertingkatkan kaedah pengajaran guru. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada matlamat pendidikan sekolah menengah. Okay, yang pertama, kurikulum didedahkan dengan pengajaran bidang teknik dan vocational. Yang kedua, memperkenalkan rujukan ujian kriteria dan pendidikan peralihan. Yang ketiga, mengukuhkan kurikulum yang dibina dari sekolah rendah. Dan yang keempat, mewujudkan sistem peperiksaan SPM dan SRP di bawah
Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, baiklah. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sufami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya tadi, Puan Farizuddin. Seterusnya saya sambung slide saya, iaitu sistem pendidikan semasa, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025. Okey, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ada 11 anjakan utama dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Itulah yang hitam-hitam tu ada punya inilah akses pendidikan berkualiti. Okey, yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta mempelajari bahasa tambahan. Inilah dia menguasai dua bahasa. Serta dia tambahkan bahasa tambahan. Okey, yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang keempat, mentransformasi profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Okay. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang kelapan, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Yang kesepuluh, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang kesebelas, meningkatkan ketelusan accountability awam. Inilah antara 11 aspek tadi. Okey, seterusnya ringkasan bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pada tarikh 6 September 2013, 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, akses 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Yang kedua, kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, ikuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang 2020. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Okey, seterusnya 6 aspirasi bagi murid. Yang pertama, berpengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Yang kelima, beretika dan beragama. Yang keenam, beridentiti kebangsaan. Okey, seterusnya 3 gelombang transformasi selama 13 tahun ni. Daripada 2013 hingga 2025. Okay, gelombang yang pertama daripada tahun 2012 hingga 2015 menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Yang kedua, gelombang kedua 2016 hingga 2020 itu mempercepatkan penambahbaikan sistem. Gelombang yang ketiga daripada tahun 2021 hingga kinilah 2025 iaitu ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih luas, iaitu fleksibel. Okey, tajuk seterusnya hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan
iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, seterusnya hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Yang pertama, pendidikan ialah satu usaha berterusan. Yang kedua, memperkembangkan lagi potensi diri. Yang ketiga, perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang keenam, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Yang ke-8, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Yang ke-9, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Yang ke-10, rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ini hubunganlah antara perkembangan tadi, sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Banyaklah dia punya matlamat dia untuk mencapaikan usaha-usaha yang murni ni. Okey, seterusnya hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, falsafah pendidikan negara tahun 1988 telah digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Oleh yang demikian, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta dasar pendidikan kebangsaan. Yang kedua, menurut Pusat Perkembangan Kurikulum dalam tahun 1988, penggubalan falsafah pendidikan negara dilakukan dengan penuh pertimbangan dan teliti dengan merujuk kepada Penyataan Razak tahun 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Rukun Negara, Prinsip-prinsip Pendidikan, Matlamat Pendidikan serta Dasar Pendidikan Kebangsaan. Ianya tidak digubal untuk memenuhi sesuatu tuntutan individu, tetapi untuk memenuhi sesuatu keperluan rakyat Malaysia pada ketika itu. Dan falsafah pendidikan serta berevolusi seiring dengan keperluan rakyatnya. Jadi dia gubal ni untuk keperluan rakyat, bukannya untuk kepentingan individu semata-mata. Okey, yang ketiga, falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Okey, mencari dan membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting, iaitu proses atau aktiviti untuk mengembangkan jeri. Jeri ini adalah jasmani, emosi, menambah kemahiran, kebolehan dan berpengetahuan supaya dapat memberi kebahagiaan, faedah dan kemajuan dalam kehidupan. Akhir sekali, rumusan bagi tajuk ni. Yang pertama, falsafah ini digubal atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Falsafah pendidikan negara diwujudkan dalam suasana selepas kemerdekaan yang menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara melalui pembentukan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Jadi di Gubal ni mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang benar, dan mesti sistem yang tepat untuk sistem pendidikan negara. Okey, kemudian falsafah pendidikan negara dimurnikan seiring dengan perkembangan semasa
dan ia dimurnikan dan dinamakan sebagai falsafah pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan rakyat yang sempurna, mempunyai sikap tanggungjawab serta taat setia kepada negara, di samping mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan peluang di antara kaum. Jadi falsafah ni dimurnikan seiring mengikut perkembangan semasa. Okey. Dan juga dia melahirkan rakyat yang sempurna, mempunyai sikap-sikap yang murni. Jadi, okey, justeru pembentukan dasar serta falsafah pendidikan di Malaysia ini mempunyai perkaitan rapat dengan perkembangan sistem pendidikan serta berjalan seiring dengan perkembangan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang. Inilah sekadar rumusan untuk tajuk ni lah. Jadi sekadar itu sajalah daripada kumpulan kami. Jadi saya akhiri pembentangan ini dengan mengucapkan sekian, terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.